Baik, terima kasih Syah. Ahli yang berhormat diberitahu senarai berkenaan bermula tahun depan menerusi sistem bantuan e-Kasih. Penjelasan dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad seperti berikut. Kaedah ini akan digunakan bermula tahun depan, ya. Maknanya kita ada masa untuk membaiki peraturan, proses dan prosedur, termasuklah e-Kasih. E-Kasih ini satu perkara yang amat popular di peringkat akar umbi. Kita tahu ada beberapa kekangan dan sudah pasti dengan kaedah yang baru ini e-Kasih juga akan ditambah baik. Itu berkaitan dengan e-Kasih. Jadi untuk menjawab soalan yang hormat, kita akan cuba pastikan bahawa 405,441 ini akan tergolong dalam senarai e-Kasih. Sekarang ini jumlah e-Kasih ialah 200,000. Jawapan merujuk pertanyaan tambahan Wakil Kota Melaka, Ko Pua Tiong. PJK disemak kepada RM2,208 berdasarkan pengiraan yang dibuat mengikut metodologi pada 2019 dan berdasarkan keperluan semasa yang menekankan pengambilan makanan optimum serta keperluan asas bukan makanan yang lebih berkualiti. Sidang Dewan turut dimaklumkan mengenai Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Perdana Menteri menarik perhatian Dewan dengan menyatakan komitmen serta jaminan meningkatkan kecekapan serta ketelusan pengurusan kerajaan akan terus menjadi agenda utama pelaksanaan NACP. Sehingga akhir Mei lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan 28 inisiatif di bawah 6 strategi utama dalam NACP telah dilaksanakan. 1. Tadbir urus politik 13 inisiatif, 2. Pentadbiran sektor awam 3 inisiatif, 3. Perolehan awam 4 inisiatif, 4. Perundangan dan kehakiman 1 inisiatif, 5. Penguatkuasaan undang-undang 5 inisiatif. Bagi memastikan matlamat dicapai sepenuhnya, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan mengenai peranan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah sebagai jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah yang akan dikekalkan. Jawatan kuasa akan menyelaras, memantau juga menilai keberkesanan pelaksanaan kesemua inisiatif berkaitan tadbir urus, integriti dan anti rasuah dalam sektor awam serta swasta. Turut dikekalkan jawatan kuasa anti rasuah yang dilaksana beberapa kementerian dan jabatan bagi memastikan setiap dasar yang dibuat tidak berkompromi dengan sebarang tindakan rasuah dan salah guna kuasa. Jawapan merujuk pertanyaan dikemukakan Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Azizah Muhammad Dun. Selari dengan NACP 2019-2023, Perdana Menteri turut tidak menafikan keperluan untuk mewujudkan rang undang-undang berkaitan sumbangan politik. Justru itu, Jawatankuasa Kira-Kirawangan Negara PAC akui Tan Sri Muhyiddin telah diarah menyediakan laporan berkaitan dan mengemukakannya kepada kerajaan untuk diteliti. Setakat ini, dasar sumbangan politik dalam kerangka undang-undang telah pun dikemukakan pada jawatankuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang Parlimen dibentang 7 November 2019 dalam pentadbiran yang dahulu, dan PAC telah diminta untuk menyediakan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik kepada kerajaan sebelum mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Namun setakat 16 Julai ini, Tuan Ketua, GICC sebagai penyelaras rang undang-undang sumbangan politik ini masih belum menerima apa-apa laporan tersebut daripada PAC. Saya kira ialah kerana PAC baru saja dibentuk baru-baru ini. Jadi mengambil kira keadaan semasa, PAC akan meneruskan penyediaan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik ini dan mengemukakannya kepada kerajaan bila siap nanti, insya-Allah. Jawapan Tan Sri Muhyiddin berdasarkan soalan tambahan Datuk Azizah Muhammad Dun. Pada Oktober 2019, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Yew Kuan memaklumkan rang undang-undang pembiayaan dana politik dijangka dibentangkan dalam sesi Parlimen tahun ini. Fokusnya tertumpu kepada usaha mengawal selia sumbangan politik selari hasrat kerajaan menjadikan Malaysia negara bebas rasuah. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan 97% Menteri Kabinet telah mengisytiharkan
Mengisytiharkan Harta dengan baki 5 lagi menteri diarah segera berbuat demikian. Perdana Menteri juga akan memastikan kesemua timbalan menteri serta ahli parlimen kerajaan mengisytiharkan harta masing-masing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum berpuas hati dengan isu kerahsiaan dan keselamatan berhubung pelaksanaan undi pada pilihan raya secara dalam talian atau e-undi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Tauhidin Hassan menjelaskan sehubungan itu sesi libat urus bersama semua pihak berkaitan dalam dan luar negara akan diteruskan sebelum sebarang keputusan mengenainya dikemukakan. Selain isu kerahsiaan dan keselamatan, ahli yang berhormat dimaklumkan pelaksanaan e-undi juga melibatkan beberapa cabaran lain seperti kos dan pendidikan kepada daftar pemilih. Elektronik voting ini, antaranya kita pernah mendengar negara-negara seperti Estonia, Brazil, India dan juga Switzerland serta United States. Namun demikian, laporan juga menunjukkan bahawa sistem e-voting yang dilaksanakan di negara-negara tersebut terpaksa dikaji semula dan dibuat beberapa penambahbaikan dan akhirnya ada negara yang kembali kepada sistem manual. Ini adalah kerana terdapat banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan keputusan-keputusan pilihan raya itu dipersoalkan dan juga ianya terbukti merupakan satu sistem yang tidak begitu efektif. Pertanyaan dikemukakan Ahli Parlimen Padang Trap Datuk Seri Mazli Khalid pada pertanyaan jawab lisan. Sehubungan itu jelas Datuk Tauhidin, sistem pengundian secara manual akan diteruskan di samping penambahbaikan yang akan dilaksanakan. Beliau turut menarik perhatian Dewan dengan memaklumkan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15, lebih banyak pusat mengundi tambahan bakal diwujudkan di daerah yang mempunyai jumlah pemilih daftar yang tinggi. Urusan pengemaskinian daerah mengundi berkenaan akan dilaksanakan SPR dari masa ke semasa selaras dengan peruntukan Seksyen 72 Akta Pilihan Raya 1958. Selain itu, SPR juga menjalankan urusan pengemaskinian daftar pemilih berdasarkan Peraturan 10 dan 25 Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002 iaitu memotong nama pemilih yang disahkan meninggal dunia atau melepaskan atau dilucutkan kewarganegaraan mereka. Baik, seperti biasa, Dewan Berhenti Berehat dah akan menyambung semula sesi perbahasan usul Titah Diraja pada pukul 2.30 petang ini. Sekian sahaja laporan dari Parlimen. Saya Syamira Sufri, kembali kepada Syah di studio.